ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kitab kita. Katanya sambung kat mana? Maka wajib. Kata musannif rahimahullah, maka wajib atas kita jazam. Maka wajib atas kita jazam. Wajib ni dinamakan sebagai i'tiqad ataupun wajib syarak lah. Makna di sini wajib syarak. Wajib i'tiqad. Berdosa kalau kita tak mengaku, bahkan bawa kepada kufur lah kalau tak mengaku. Sebab jazam di sini dengan makna yakin. Jazam dengan makna yakin. Ingat taruhlah, bila sebut jazam yakin. Bila kata yakin, tidak zon, tidak waham, tidak syak, tidak jahil. Itu maksud dia. Maka wajib. Jadi selepas daripada musannaf kita mengatakan ataupun menyebutkan tentang makna makrifah ataupun mengenal, iaitulah jazam yang kejap yang muafakat dengan yang sebenar. Lalu ditafsirkan di sini ataupun disebutkan oleh tuan musannaf bahawa wajib atas kita yakni mukallaf. Jazam yakni mengaku dengan yakin. Jazam ni makna yakin. Di sini disebut oleh para ulama kita, yakin ni dia tasdik dengan makrifah ni. Ada perbezaan di antara tasdik dengan makrifah. Di sini yang disebutkan sebagai perintah supaya kita yakin. Perintah supaya kita ni yakin. Yakin. Jadi yakin itu dia salah satu daripada juzuk makrifah. Yakin tu salah satu daripada juzuk makrifah. Kerana makna makrifah itu berhimpun daripada tiga perkara yang kita sebut dulu, iaitulah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Jazam yang muafakat dengan yang sebenar disokong dengan dalil. Tiga perkara. Itu namanya makrifah. Berbeza dengan tasdik. Kerana murad tasdik itu setelah mana ada makrifah. Bila makrifah baru datangnya tasdik. Mengaku hati, mengenal hati. Kita tasdik dalam hati kita, kita mengaku dalam hati kita. Tu. Tasdik di mana kita mengaku. Jadi apa beza jazam dengan tasdik? Sedangkan maknanya itu berlebih kurang. Hampir-hampir sama. Jazam ni mana yakin. Apa beza yakin dengan tasdik? Lalu dibuat kesimpulan oleh ulama, jazam ni dia salah satu juzuk daripada makrifah. Syarat makrifah ialah jazam. Jadi jazam tadi ni, jazam tu
Ada kala jazam yang sebenar, ada kala jazam yang tidak sebenar. Kita jazam dengan Allah bahawa Allah Ta'ala itu zat dan sifat-sifatnya, dan mana sifat-sifatnya itu menunjukkan bahawa zat Allah Ta'ala itu tidak serupa makhluk. Kita jazam macam tu. Makna kata, sekalipun kita ni dimudaratkan, ditimpakan mudarat, dibunuh kita sekalipun, kerat 40 lah orang kata, hang kerat aku 40 pun aku tetap yakin bahawa Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat makhluk. Itu makna jazam, makna yakin. Ada juga orang yakin tapi tidak berbetulan. Supaya golongan tajsim, dia yakin bahawa Allah Ta'ala itu berada di atas arasy. Dia juga jazam. Nah, mengaku. Dia juga jazam, dia juga yakin. Maknanya keyakinan itu berbeza-beza. Keyakinan itu berbeza. Dan keyakinan itu salah satu daripada juzuk makrifah. Ingat nak tahu? Makrifah berhimpun 3. Jazam, betul, dalil. Jazam, betul, dalil. Tetapi tajsim jazamnya tidak betul. Walaupun didatangkan dalil, tetapi jazamnya tidak betul. Golongan tajsim dia mendatangkan dalil naqli. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yadullahu fawqa aydihim. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mereka pun ada dalil. Tapi dalil yang menyokong kepada jazam mereka itu tidak diterima oleh Allah. Kerana apa? Jazam mereka itu tidak muafakat dengan waqi'. Jazam mereka itu tidak betul. Walaupun mereka sangkakan betul, sekalipun mereka dibunuh, mereka tidak akan ubah. Nah, gitu. Jadi jazam muafakat dengan dalil itu adalah juzuk makrifah. Tetapi tidak semestinya orang yang makrifah itu tasdik. Kita tidak boleh hukumkan orang yang makrifah itu tasdik. Kerana tasdik ini masalah lain. Tasdik tu dia bersangkut dengan tu orang panggil simpulan akidah tu, tasdik tu. Sebab itu ada disebut oleh para ulama, dalil itu adalah dalil yang kita datangkan ialah dalil bagi tasdik, bukan dalil bagi makrifah. Dalil bagi tasdik tapi bukan dalil bagi makrifah. Pula dah kita pun naik pening kok mana para ulama ni. Ulama kita, yang ulama tak pening, yang peningnya kita. Kita duk renung tengoklah ulama tu guru duk hurai dalil bagi tasdik. Apa beza jazam dengan tasdik? Nampak? Jadi tasdik ni ialah pengakuan. Tasdik ni mengaku. Wahabi pun mengaku, puak tajsim pun mengaku, Mu'tazilah pun mengaku ada Allah tu Tuhan dia. Semua mengaku. Tapi kena faham syarat yang kedua. Nak membulatkan hati, nak membulatkan seseorang itu dengan nama makrifah, dia mesti muwafiqul lil haq. Maka penentu kepada jazam itu ialah muafakat yang sebenar. Kalau didatangkan dalil tidak muafakat dengan sebenar makrifahnya, jazamnya, maka tidak sah juga. Nampak? Sebab tu yang muafakat yang sebenar itu mesti dijaga. Habis itu kita alhamdulillah kita muafakat dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dan nas aqliyah yang difikirkan oleh kita sendiri. Lalu setelah mana hasil makrifah, tasdik di dalam hati kita. Bila hasil makrifah, maka berlakulah tasdik di dalam hati kita. Kalau hasil makrifah tidak ada tasdik, maka tidak ada iman. Bila hasil makrifah serta dengan tasdik, ada iman. Jikalau tidak ada makrifah, ada tasdik, berdosa. Dia mengaku saja. Mengaku apa? Mengaku kata Allah itu Tuhan dia. Tapi makrifah tak? Tidak makrifah. Itu berdosa. Kerana tarkun nazar. Dia meninggalkan berfikir. Langsung tak fikir. Majlis ilmu tauhid tak pernah hadir. Kitab 20 tak pernah mengaji. Kitab sifat 20 tak pernah mengaji, tak pernah belajar. Lepas tu tak ada usaha untuk nak mengaji, belajar. Lalu tidak ada wasilah untuk dia sampai kepada ma'rifatullah. Bila tidak ada wasilah, hukumnya berdosa. Nampak? Hukumnya berdosa. Baik, di sini dia kata maka wajib atas kita, yakni
atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib syarak jazam, yakni mengaku putus dengan makna yakin bahawa ada bagi Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan, iaitulah istighna, iftiqar dan muftaqar. Tu istighna, iftiqar itu sifat-sifat yang wajib baginya dan tak ada perkara-perkara yang mustahil atasnya. Jadi kita wajib kena mengaku, wajib kita kena jazam, wajib kita kena yakin bahawa ada bagi Tuhan sifat-sifatnya yang wajib. Maka sifat-sifat yang wajib itu dinamakan sebagai tambatan-tambatan iman. Ni yang Pak Naik sebut dalam kitab Al-Qur'an. Dia kata tambatan-tambatan iman. Apa dia tambatan-tambatan iman? Qaulu la ilaha illallah. Apa dia qaulu la ilaha illallah? Iaitulah segala sifat ketuhanan. Jadi dalam kitab ibarat dia lagu ni. Dia kata jazam bahawa ada bagi Tuhan sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat yang wajib tu di mana? Di kalimah tauhid tu. Kita kena rungkai satu persatu. La ilaha illallah, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Maka wajib itu atas jalan wujub ataupun atas jalan subut. Maka dibilangkan mustahil itu atas jalan lazim. Dah. Kita kira sifat-sifat Allah tu 20. Maka sebab apa kita kira 20? Kerana subut pada Allah berdasarkan kepada dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis aqliyah dan juga naqliyah. Hak 20 sifat. Ulama kita kira bagi dah main kat kita. Tak ada cari lebih, tak ada tak berjumpa lebih. Hak yang tafsil ni hak kita kena mengaji 20 sifat, itu tafsil. Jangan cari lebih. Tak jumpa tera lagu mana pun tak jumpa. Sebab apa? Benda ni sudah diijma' atas jalan tafsilnya 20. Atau qaul yang rajih. Atau qaul yang masyhur. Atau qaul yang rajih muktamadnya iaitulah 13 sifat. Ataupun 13 sifat sekali dengan nafsiyah. Atas jalan tasamuh. Bermudah-mudah disebutkan wujud itu sebagai sifat, di sini dapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Tu. Jadi sifat 20 atas jalan subut di Tuhan. Hak wajib tu. 20 yang mustahil atas jalan lazim. Bila kita mengaku bahawa Allah itu bersifat dengan 20 sifat yang wajib baginya, lazim daripada 20 sifat yang wajib atasnya mustahil. Mustahil atasnya segala sifat-sifat mustahil. Itu orang panggil lazim malzum. Tu. Bukan mustahil itu sifat Tuhan, istihalah tu sifat Tuhan. Baik, ini yang kata i'tiqad tu. Kita kena mengaku bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat yang wajib. Hak wajib tu dinamakan tambatan-tambatan iman. Tu. Nama dia tambatan-tambatan iman. 20 sifat tu lah. 20 sifat dikecilkan kepada 4 sifat. Di apa nama? 20 ulama buat pembahagian kepada 4 sifat. 4 sifat dibahagikan pula kepada 2 sifat, iaitulah istighna dan iftiqar. Sifat istighna terkayanya, sifat iftiqar berhajatnya. Bukan Allah, kita. Allah ada sifat tu, kita berhajat kat dia. Kalau Allah tak ada sifat tu, kita pun tak berhajat, bahkan kita pun tak ada. Kalau Allah tidak ada sifat-sifat iftiqar, kita tak ada. Segala sifat-sifat yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala. Dan tak ada perkara-perkara. Dan tak ada, lagi pula tak ada apa? Tak ada di Tuhan tu perkara-perkara yang mustahil. Ini lazim. Lazim daripada Allah bersifat dengan segala sifat-sifat yang wajib, tak mustahil. Bila Allah bersifat dengan sifat yang wajib, tak mustahil. Kena kenal lah makna mustahil. Dan tak ada tu, tak ada lagi pula ada. Kena tulis gitu. Kena ikutlah tu. Tak ada lagi tak. Ataupun bahasa sini, tak ada lagi tak. Ataupun tak ada lagi tidak. Sebab apa kena takdir lagu tu? Sebab sifat yang wajib. Sifat wajib ni ada 2 kategori.
Kategori yang pertama, kategori wujudi. Kategori yang kedua, kategori subuti. Apa dia wujudi? Ada diri. Apa dia subuti? Sungguh diri. Maka tiap-tiap daripada sifat yang wujudi dan subuti, maka namanya sifat Tuhan. Tidak semestinya sifat itu ada sahaja. Bahkan sifat yang sungguh juga sifat Tuhan. Takdir gitu. Sebab sifat kitab ni ringkas kan. Dan tak ada. Kena ambil daripada awal lagi. Maka wajib atas kita jazam bahawa ada dan sungguh. Takdir begitu. Bahawa ada dan sungguh bagi Tuhan tu sifat-sifat yang wajib. Kerana sifat Tuhan ada dua bagai. Satu sifat lawannya, satu sifat jenis ada, satu sifat jenisnya sungguh. Ada lawannya tak ada, sungguh lawannya tidak ataupun tak. Betul tak? Faham tak ni? Ada tak ada, sungguh tak ada, faham tak? Faham? Nasi ada tak? Ada. Lawan dia tak ada. Kalau kosong periuk, laki kita balik di rumah, mak hang, oi, nasi ada tak? Tak ada lah pak hang, oi, habis dah. Jawab dia tak ada. Nasi ada tak? Tak ada. Pasal apa? Bangsa nasi ada, bangsa ada. Orang panggil bangsa maujudi. Bangsa maujud, bangsa wujudi, maujud. Kalau masak, mak hang, oi, nasi masak dah lagi. Jawab apa? Tak ada ke jawab tak? Nasi masak dah lagi. Mak, nasi masak dah lagi. Belum. Pasal apa tak jawab? Tak ada. Pasal apa? Benda sungguh. Benda sungguh. Kena faham ada dengan sungguh tu dulu. Bola ada. Bulat ada tak bulat? Bulat sungguh. Bergolek sungguh. Ni cawan ni. Ada tak? Ada. Pecah sungguh. Tu. Nah. Tanduk dia kebau. Tanduk dia kebau. Ada tak? Ada. Lagi sungguh. Tanduk di kucing. Tanduk di kucing. Tak ada lagi sungguh. Diri tak ada tu orang panggil sungguh. Tak ada lagi sungguh. Faham tak tu dulu? Ada dengan sungguh. Ada dengan sungguh. Perkara ada, perkara yang kita boleh dapat dengan panca indera. Sungguh kita boleh dapat dengan akal. Boleh? No? Boleh tak? Ji? Boleh tak? Sepak bola ke sepak bulat? Sepak bola lah. Bila bola tu jenis dia bulat, dia melayang. Orang kata bola benda yang boleh, dia lah masa kita sepak dia tu dia berubah. Maknanya sifat dia baru, dia berubah. Baik. Boleh tak? Muslimat. Boleh tak? Ada lawan dia? Tak ada. Tiada. Sungguh lawan dia? Tak. Bahasa sini lah. Sungguh lawan tak ataupun tidak. Kalau bahasa kampung, tak. Nampak? Mudah ya, tak payah pun. Nak kenal itu dulu. Kenal ada tak ada, sungguh tak. Pasal apa kena kata lagu tu? Pasal sifat Tuhan, sifat yang bangsa ada, sifat yang bangsa sungguh. Contoh, ada Tuhan, ada ataupun sungguh? Ada Tuhan, ada ataupun sungguh? Sungguh. Ada Tuhan tu sungguh. Tu pendapat Imam Abu Mansur. Tapi kalau ada Tuhan itu itu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana ada yang dimaksudkan Imam Abu Hasan Asy'ari itu ialah zatnya. Ada Tuhan ialah yang ada, itu zatnya. Ada Tuhan itu ada, itu sifatnya. Kan?
sifat dia. Sifat ada, tak ada. Sifat ada, tak ada. Habis itu apa yang ada? Yang ada itu zatnya. Sifat ada, tak ada. Habis itu bicara apa ada? Ia perlu dibicara ada. Kerana apa? Difaham akan zatnya itu dia ada. Bolehkah keluarkan ada daripada zat? Tak boleh. Kerana apa? Kerana ada di sisi pendapat Imam Abu Mansur itu adalah hal bagi sesuatu. Ada betul ialah hal dia, tak boleh dipisahkan kerana hakikatnya ialah zat. Nah, tapi Imam Abu Hasan Asy'ari kata payah dia kira ada tu hal, kira ada tu betul lah. Nampak? Jadi sifat yang jenis ada. Hak tu hak ada. Jadi faham ni tuan-tuan, tiap-tiap benda yang ada didapat dengan panca indera. Maknanya zat Tuhan dan sifat Tuhan yang bangsa wujudi bangsa mawujud ni kita boleh dapat dengan mata bila esok, tapi bukan dengan kaifiat alam ni. Bukan kita boleh nampak macam ni, tak, tapi boleh dapat, boleh lihat, tapi bukan lihat seperti mana kita lihat sesama kita. Kerana bila kita lihat sesama kita tak boleh lari daripada ada kaifiat. Kerana melihat Allah Ta'ala dalam syurga esok tanpa berlaku kaifiat. Tidak ada kaifiatnya, tidak ada caranya, tidak ada bagainya. No? Tu. Jadi sifat yang wajib itu dua. Sifat yang wujudi dan sifat yang subuti. Papannya mana? Tak ada. Dia pengguna. Okey, tak apa. Kalau ada boleh cantiang. Tak apalah. Baik. Ingatlah ni, saya slow pelan-pelan ni. Ingatlah ataupun tulis taruh. Sifat Tuhan kalau nak perhalusi memang banyaklah. Kita ambil dua saja. Ada dan sungguh. Tu. Sebab tu ibarat dia di sini kena jaga. Maka wajib atas kita jazam bahawa ada lagi sungguh. Bahawa ada lagi sungguh dan sungguh juga. Ada lagi sungguh lah. Kalau ada lagi sungguh, ada dan sungguh, kena kata lagu tu. Bahawa ada dan sungguh bagi Tuhan segala sifat-sifatnya yang wajib baginya, bagi Allah, bagi Tuhan tu. Dan tak ada lagi pula dak. Dak lawan bagi sungguh. Dan tak ada lagi pula dak tu di mana? Di Tuhan. Perkara-perkara yang mustahil. Bila sebut kata mustahil, tak ada lagi dak. Mustahil tu tak ada lagi dak. Bukan sifat Tuhan. Atasnya. Ni kira kita nak, orang kata apa, peralui ibarat. Peralui ibarat cara-cara kita lah. Dan harus perkara yang harus baginya. Dan harus yakni boleh. Harus perkara yang harus baginya, bagi Allah Ta'ala. Harus di sini dengan makna jawaz. Harus dengan makna jawaz. Jawaz di sini dinamakan sebagai sifat zat. Kalau jaiz sifat fi'il. Sebab itu sifat yang ketiga wajib kita i'tikad ialah jawazul jaizat. Sifat yang pertama wujubul wajibat. Sifat yang kedua istihalatul mustahilat. Dan sifat yang ketiga bagi Tuhan ialah jawazul jaizat. Boleh bagi Allah Ta'ala perkara-perkara yang boleh. Maka yang di sini ni dia kata dan harus perkara yang harus baginya, yakni jawazul jaizat. Harus tu maknanya jawaz, yakni sifat zat. Tulis gitu. Harus yakni jawaz, iaitu sifat zat. Dan yang harus baginya iaitulah jaizat, yakni sifat fi'ilnya. Kita tilik kepada af'alnya, bukan kita tilik kepada diri benda. Kalau diri benda iaitulah mungkin. Jaiz ditilik kepada diri perkara iaitulah mungkin. Boleh ada, boleh tiada. Tapi kalau tilik kepada af'al Allah, iaitulah mengadakan, meniadakan, mengubahkan, mengekalkan. Allah Ta'ala wajib tak mengada? Allah wajib tak mengada makhluk ni?
Harus. Kerana itu sifat fi'ilnya. Mengada, meniada, mengekal, mengubah, itu tak wajib atas Tuhan. Dinamakan sebagai sifat fi'il. Dia ada dua, satu sifat zat dan satu lagi sifat fi'il. Sifat zat iaitulah jawaz. Sifat fi'il iaitulah jaiz. Apa dia jaiz? Diri mungkin, bukan nama orang. No. Jaiz, jaizat. Apa dia jaizat? Terima belah ada, terima belah ada, dan terima belah tak ada. Itu jaiz. Boleh ada, boleh tak ada. Bila Tuhan jadi daripada tak ada kepada ada, masa mula-mula jadi, masa Tuhan menjadi, itu nama dia makhluk. Nampak? Asalnya diri jaiz, asalnya diri mungkin, berada pada masa imkan. Mungkin yang berada pada masa imkan itu jaiz, boleh. Yang boleh, tuan-tuan kena ingat, yang boleh, orang kata apa? Yang boleh ada, yang boleh tak ada, itu namanya mungkin. Kalau boleh disandarkan ataupun diizafatkan, boleh ada, boleh tak ada, boleh ada, boleh tak ada, itu ialah diri mungkin. Kalau boleh, kalau itlak dengan yang boleh, berbeza dengan boleh. Boleh itu ialah sifat Tuhan. Ada tiada itu sifatnya makhluk. Nampak? Jadi kalau dipersoalkan, boleh tak Allah Ta'ala mengadakan mungkin? Boleh. Kenapa? Ditilik sifatnya yang wajib. Mana? Boleh. Adapun mengada bukan sifat dia. Tapi sifat bagi perbuatannya, iaitulah sifat bagi takluk bagi kudrah. Takluk tanjizih hadis bagi kudrah, iaitulah mengada. Ikhraj minal adam ilal wujud, mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itu makna takluk bagi sifat kudrah yang tanjizih hadis. Nampak? Dan harus, yakni jawaz, sifat zat, perkara yang harus baginya, bagi Tuhan. Harus, perkara yang harus. Apa dia harus, perkara yang harus? Iaitulah menjadi, itu sifat fi'il, ijad. Kalau bahasa Arab dia kata ijad, i'dam, ibqa, taghyir. Selain daripada itu banyak lagi lah. Ihda, memberi hidayah. In'am, memberi nikmat. Irzaq, memberi rezeki. Itu sifat Allah. Ibqa makna mengekalkan, tak wajib atas Tuhan. I'dam, membinasakan, tak wajib atas Tuhan. Ijad, menjadikan, tidak wajib atas Tuhan. Tapi sifat Tuhan boleh. Kita tak boleh. Tuhan boleh. Itu sifat dia. Sifat dia boleh. Kita tak boleh. Buat boleh pun tak boleh kalau Tuhan tak mengizinkan. Wallahu khalaqakum wama taf'alun. Tuhan menjadikan kita dan Tuhan menjadikan apa yang kita jadikan. Tuhan mengadakan kita dan Tuhan mengadakan juga apa yang kita adakan. Maknanya perbuatan kita bertakluk dengan perbuatan Tuhan. Perbuatan kita bersangkut paut dengan iradat Tuhan. Perbuatan kita bersangkut paut dengan ilmu Tuhan. Itulah makna yang dibahaskan di dalam qada dan qadar. Tak boleh lari. Harus, yang harus. Harus sifat Tuhan, yang harus diri mungkin. Mungkin adanya itu pada masa imkan. Ingat tahu ni kaedah semua pendek-pendek ni. Mungkin yang harus pada masa imkan. Apa dia itu imkan? Imkan itu ialah lawannya azali. Imkan itu lawannya azali. Apa itu azali? Azali itu ialah ada zatnya dan sifatnya. Yang lain belum ada. Itu azali. Azali iaitulah zat dan sifat Allah. Kana Allah wahdah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuhu. Kana Allah wahdah. Allah Ta'ala itu tunggal ia. Allah Ta'ala saja yang ada zat dan sifatnya.
Hak lain tak ada. Walam yakun syai'un ghairuhu. Tak ada selain daripada Allah Ta'ala pada ketika itu, pada masa azali. Jadi azali. Tu mak orang panggil azali. Lawan dia imkan. Apa dia imkan? Imkan iaitulah bila Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan kepada semua makhluk. Bila jadi saja Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bermulalah perjalanan kepada sebuah alam. Bila tidak diadakan, dijadikan Nur Muhammad, tidak dimulakan permulaan sebuah alam. Tu. Tak ada lain kan. Orang panggil batu sempadan. Nur Muhammad tu dia dinamakan sempadan di antara azali dan mungkin. Imkan. Mungkin itu istilah yang kita fahami, berat sebelah boleh terima sebelah ada dan boleh terima sebelah tak ada. Jadi imkan itu ialah masa. Masa boleh berlaku tu. Masa boleh berlaku. Orang panggil bangsa masa maknawi lah. Masa maknawi. Adapun azali bukan masa. Maknawi pun bukan, hissi pun bukan. Pasal masa ni apa dia masa? Masa waktu ni iaitulah beredarnya peredaran falak. Itu orang panggil masa. Pergerakan falakiyah ni, pergerakan falak-falak alam ni, itu dipanggilkan masa. Dinamakan masa. Penentu kepada masa iaitulah pergerakan falak. Itu masa. Jadi bila sebut kata masa ni apa dia? Iaitulah khilaf ulama lah. Khilaf ulama. Tapi katanya ahli sunnah wal jamaah, kata ahli sunnah wal jamaah, masa itu iaitulah orang kata apa? Peredaran falak ni. Kata setengah ulama falak, masa itu ialah diri falak. Tu. Beza tu khilaf. Habis. Jadi faham hak tu dulu. Azali, imkan, qadim. Qadim tak apa, istilah qadim tak hilang. Yang hilangnya istilah azali. Azali hilang. Bukan azali hilang, Tuhan hilang dah. Istilah. Makna azali itu apa? Makna azali zat dan sifat Allah. Ada Tok Guru pernah sebut, hidung kita sama tua dengan Tuhan. Hidung kita ni sama tua dengan Tuhan. Ni sesat ni kalau silap faham. Iktibar apa? Iktibar apa? Hidung kita sama tua dengan Tuhan tu iktibar apa? Iktibar azali. Awak ni, hidung kita ni dalam ilmu Tuhan azali ni tak ada apa? Siap. Sebab tu Tok Guru setengah dia kata dia nak bagi kita fikir hidung kita sama tua dengan Tuhan. Iktibar apa? Iktibar azali, ilmu Tuhan. Semua sudah ada dalam ilmu Tuhan. Kita ni sama-sama qadim dengan Tuhan. Iktibar apa? Azali. Ada tak? Mana ada? Tuhan saja yang ada. A'yan sabitah. Segala perkara-perkara yang sudah sabit dalam ilmu Tuhan, tak lekang sikit habuk pun, walaupun satu zarah. Bergeraknya alam ini bergerak dengan sebab ilmu Allah. Bergeraknya alam ini bergerak dengan sebab qabdah tadbir Allah. Tak boleh lari. Tu bila kita mengaji ni, bila kita dengar Tok Guru kita duk hurai, baru kita nampak hilanglah kesamaran kita. Baik. Boleh nak? Qadim iaitulah qadim ni iaitulah tiap-tiap yang ada, yang tidak ada awal dan tiada ada akhir. Itu orang panggil qadim. Tiap-tiap yang ada, tidak ada awal, tidak ada akhir, itu qadim. Kita buat satu soalan. Benda apa ada, tak ada awal, ada akhir? Apa benda tak ada awal, ada akhir?
Tak ada awal, ada akhir. Apa benar? Azali lah. Apa dia itu perkara yang tak ada awal, ada akhir? Azali. Apa benda yang tak ada awal, tak ada akhir? Qadim. Kena tulis itu kaedah tu. Tak. Tak ada awal, ada akhir, azali. Akhirnya di mana? Imkan. Bila datang masa imkan, berakhirlah azali. Tak ada awal, tak ada akhir, qadim. Pasal apa? Ada Tuhan tak binasa. Ada Tuhan tak ada mula. Boleh? Dapat tak, Haji? Dapat tak? Dapat. Himpun sikit-sikit. Himpun. Lama-lama dapat banyak. Guru pun banyak. Tak ada awal, ada akhir. Tak ada awal, ada akhir. Bukan. Bukan, terbalik tu. Ada awal, tak ada akhir, apa dia? Syurga neraka. Ada awal, tak ada akhir. Azali. Tak ada awal, ada akhir. Ada awal, tak ada akhir, 10 tu. Aras, kursi, qalam, lauh, mahfuz, syurga, neraka, ajbuzanab, apa semua tu, sirat. Itu 10 perkara tu lah. Itu ada awal, tak ada akhir. Pasal apa ada awal? Yalah dia makhluk. Bila nama makhluk sudah tentu ada awal. Serupa dengan aras pun ada awal lah. Apa perkara yang tak ada awal, ada akhir, azali. Apa perkara yang tak ada awal, tak ada akhir, qadim. Apa perkara yang ada awal, tak ada akhir, 10 perkara. Boleh? 10 perkara tu lah. Apa dia? Syurga, aras, kursi. Tak ada awal, tak ada akhir. Tak ada awal, tak ada akhir, itulah qadim. Takkan ada awal, ada akhir qadim. Ada awal, ada akhir itu baharu. Ada awal, ada akhir baharu. Tak ada awal, tak ada akhir, qadim. Ada awal, ada tak ada awal. tak ada awal, ada akhir, azali. Tak ada awal, tak ada akhir, qadim. Ada awal, tak ada akhir, syurga neraka, 10 perkara tu. Ada awal, ada akhir, kita lah makhluk. Jadi 10 perkara tu terkeluarlah daripada ada awal, ada akhir. Kerana dia berlaku atas kaedah ada awal, tak ada akhir. Himpun lah. Himpun lama-lama banyak. Bukan semua benda kita boleh dapat faham lah. Bukan semua benda kita boleh reti lah. Kalau kita tak tulis taruh, tak ingat taruh, dia habis macam tu ilmu ni. Kata musannaf rahimahullah, maka kaedah kan dalam disebut dalam kitab. Kata apa? Tiap-tiap yang wajib qidamnya mustahil adamnya. Tiap-tiap yang wajib qidam mustahil adam. Dia mesti kena sabit qidam. Nak mustahil adam, dia mesti sabit qidam. Sebab tu qidam dulu. Tiap-tiap yang wajib qidam mustahil adam. Adapun syurga neraka itu tak wajib qidamnya. Kenapa? Dia makhluk kena jadi, dia tak bersifat dengan qidam. Tapi Allah bersifat dengan qidam. Bila bersifat dengan qidam, mustahil adam. Kerana adam itu lawannya baqa. Bila mustahil adam, bersifat dah dengan lawan dia, iaitulah baqa. Adam kan tiada. Adam kan binasa. Adam tu bermaksud hilang ada Tuhan. Maka Adam itu mustahil atas Allah, bersifat dengan baqa. Tiap-tiap yang wajib bersifat dengan qidam, wajib pula bersifat dengan baqa. Tiap-tiap yang wajib, tiap-tiap yang wajib qidam, tiap-tiap yang wajib, tiap-tiap yang wajib baqa tak semestinya sabit qidam. Sebab apa? 10 perkara tu wajib baqa, tetapi bukan wajib zati, cuma wajib aridi sahaja. Kerana sabit firman Allah Ta'ala, syurga neraka tu tak binasa. Kan? Boleh. Nanti kita akan sebutlah bila masuk sifat nanti akan sebut.
Qala al-musannif rahimahullah, maka arti yang wajib, nampak nah? Yang wajib apa dia yang wajib? Yakni diri sifat. Maka arti yang wajib, apa dia wajib? Diri yang wajib, yakni yang mesti. Yang mesti, yang bersifat dengan mesti. Adapun wajib, wajib diri segala sifat-sifat tu. Beza tuan-tuan. Wajib diri sifat, wujub diri hukum. Hukum wujub, yang dihukum sifat, nama dia wajib. Wujub hukum dia. Nah, wujub hukum dia. Wajib barang, wujub hukum. Wajib barang yang dihukum. Walaupun kita tak hukum, wajib tetap wajib. Nampak tak? Wajib segala sifat-sifat Tuhan. Wujub hukum akal. Kalau tak hukum, adakah hilang sifat yang wajib? Kalau kita tak hukum dengan wujub, adakah hilang segala sifat yang wajib? Segala sifat yang wajib tidak wajib bersangkut dengan akal, tetapi akal bersangkut dengan yang wajib. Sifat Tuhan ada nak kait dengan kita? Tak ada. Tuhan istighna, Tuhan terkaya, Tuhan tak gaduh ada kita kan? Tuhan tak gaduh ada kita. Tuhan tak berhajat kepada kita hukum dia sebagai Tuhan. Betul tak? Adakah Tuhan berhajat kita hukum dia Tuhan baru nak jadi Tuhan? Tak. Sebab tu wajib dia tak berhajat kepada hukum. Tapi kita nak letak hukum wujub, mesti berhajat kepada wajib. Sebab apa? Sebab kita tak lepas daripada Tuhan. Bahkan perintah Tuhan supaya kita menghukum atas segala sifat ketuhanannya. Tak hukum dosa, tak erti berdosa. Tak mengaji berdosa. Itu makna wajib. Boleh beza ni, kena beza ni. Wajib perkara, wujub hukum. Buat ringkasan lagu tu lah. Wajib perkara, wujub hukum. Wujub tu apa makna? Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaidat. Itu asas tuan-tuan. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaidat. Apa dia wujub? Bahasa Melayu kata mesti. Bahasa Melayu kata juga dengan tetap. Bahasa Melayu juga kata dengan tentu. Mesti. Contoh macam kita buat contoh lah. Mesti ada barang yang ada, mesti sungguh barang yang sungguh. Apa dia? Bahasa Arab kata wujubul wajibat. Apa kita hukum dengan segala sifat-sifat yang wajib? Kita hukum dengan mesti. Mesti tu orang panggil nama dia al-jazmu, yakin. Syarat kita nak hukum dengan mesti, kita kena tasawur dulu apa makna wajib. Nak letak hukum tu, kita fikir dulu. Qidam, barang yang wajib. Renung tengok, boleh tak Allah Ta'ala bersifat dengan qidam? Nah, adakah qidam tu sifat Tuhan? Kita pun renung, fikir, tasawur, nazar dan sebagainya, dengan dalil-dalil hujah-hujah nas, dalil naqliyah dan juga aqliyah. Lalu kita dapat keputusan natijah bahawa wajib atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang wajib. Maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat yang wajib. Istilahnya dalam bahasa tauhid iaitulah istihalatul mustahil, wujubul wajibat. Tu wujubul wajibat. Ingat taruh tuan-tuan tu model tu. Dia model nak bawa pergi ke depan. Dia model. Kalau hak tu tak lekat model, kita rugilah belakang. Kita akan rugi di belakang sebab model awal tak ada. Istihalah. Tadi wajib kan? Wujubul wajibat. Mesti ada barang yang ada, mesti sungguh barang yang sungguh.
tentu ada barang yang ada, tentu sungguh barang yang sungguh, tetap ada barang yang ada, tetap sungguh barang yang sungguh. Betul tak? Sebab apa? Sebab wajib itu dua, ada dan sungguh. Tak. Buat hujah ambil ya. Bila kita faham, hujah ambil. Apa dia wajib? Mesti ada barang yang ada. Maka barang yang ada itu nama dia wajib. Mesti itu nama dia wujub. Ini kita mengaji istilah ulama tauhid. Petang tadi saya duduk sembang dengan seorang sahabat jiran saya di Kajang. Di Kajang tadi. Sebelum keluar mai lah. Lebih kurang dalam kuih 3.30. Dia bukan orang mengaji. Tapi dia dah jiran kan. Dia duduk perhati tengok kami duduk baca kitab malam-malam. Kita pun duduk menarik dia. Ada orang kerja dia apa semua, kita sembang lah. Sembang. Terbitlah bab hukum apa semua, bab ketuhanan apa semua terbit. Dia tanya, kita terbit. Bila kita tanya dia, Tuhan ada tak? Ada. Mana dia? Tuhan duduk mana? Dia pun duduk, Ustaz jangan tanya saya. Tak, saya nak tanya, Tuhan duduk mana? Dia kata Tuhan dekat di hati. Itu dia jawapan dia. Baik. Dekat dengan makna apa? Dia pun tak boleh jawab. Dia kata tak erti nak jawab Ustaz, tapi saya faham Tuhan itu dekat di hati. Baik, betul. Tuhan makna ada Tuhan dekat di hati dengan makna kita tak boleh lepas lari daripada Tuhan. Saya tanya dia lagi, Tuhan di mana? Dia kata Tuhan tidak di mana. Orang bukan orang mengaji ni. Bukan orang mengaji, Tuhan tidak di mana. Pasal apa Tuhan kata lagu tu? Saya pun tak tahu nak apa. Tapi Tuhan tidak di mana? Ya, Tuhan tidak di mana kerana Tuhan yang memanakan mana. Tuhan tidak di mana kerana Tuhan yang memanakan mana. Nak jawab macam mana? Bagi akidah kita. Saya kata ke dia, saya tanya dia, nak jawab macam mana kalau kata itu persoalan akidah? Jawablah bahawa mana-mana itu adalah sifat makhluk yang tak lazim bagi Tuhan. Bila tiap-tiap yang lazim bagi makhluk, yang lazim bagi hadis, yang lazim bagi jirim, maka mustahil atas Tuhan. Kerana tiap-tiap yang menerima mana, tiap-tiap yang menerima mana, menerima bentuk. Tiap-tiap yang menerima bentuk, menerima saiz. Tiap-tiap yang menerima saiz ada ukuran dia. Maka semua perkara itu ialah lawazimul jirmi, segala perkara yang lazim dan wajib bagi jirim. Dia pun tak tahu menentang apa jirim. Apa dia jirim? Apa dia jirim? Iaitulah sesuatu objek yang bertempat. Bila sebut begitu dia faham. Allah Ustaz, nampak. Itulah kata mengaji. Dakwah. Sambil dakwah. Sambil cerita. Sambil cerita. Bukan nanti kita main mengaji kering mati dekat kita saja tentang ilmu. Dakwah. Kita ummatud dakwah wal ijabah. Kita ijab, bahkan kita dakwah. Rasulullah dakwah mai kat kita agama, kita ijab. Bila kita ijab, kita pula dakwah ikut sarana Nabi. Balighu anni walau ayah. Tu hukum. Kalau istihalah pula, macam tadilah, tentu, tetap dan mesti. Kalau wujub, bahasa Melayu kata tentu ataupun tetap ataupun mesti. Macam tu juga dengan istihalah. Istihalah tentu, tetap dan juga mesti. Mesti apa? Kalau istihalah, mesti tak ada barang yang tak ada, mesti tak sungguh barang yang tidak. Betul tak? Mesti tak ada barang yang tak ada, mesti tak sungguh barang yang tidak. Ataupun mesti tak ada barang yang tak ada, mesti tak sungguh barang yang tak. Kat ni baru pantun tuan-tuan. Bukan pi pun lagi ni. Pantun baru. Pantun yang tak ada bait dia lah. Habis. Jadi apa dia istihalah? Mestilah, tidak dihukumkan dengan mesti. Mesti apa? Mesti belah tak ada dan mesti belah tidak. Segala sifat-sifat yang bangsa mustahil di Tuhan. Tu orang panggil hukum. Tiba-tiba pidu hukum kata Tuhan tu bertempat. Allahu Akbar. Hukum belah mana weh? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Tuhan Rahman itu beristiwa di atas arah. Oh, pi. Apa makna istiwa? Dia faham kata dengan makna duduk, bertempat. Jazam, bahkan disokong dengan dalil naqli. Jazam dia tidak sebenar, bahkan dia tidak makrifah, bahkan tasdik yang dia mengakui dalam hati dia semuanya ditolak. Sebab apa? Sebab kerana ilat yang kedua, iaitulah tidak muafakat dengan sebenar. Ilat tu penting. Dia mesti muafakat dengan yang benar. Kalau tidak muafakat dengan yang benar, maka ditolak mentah-mentah. Tu Tuhan tolak. Walaupun dia kata hak ni betul, walaupun dia kata hak itulah maksud di Tuhan, tak, tetap ditolak. Kerana apa? Ijma' ulama. Bangsa ijma' ni. Maka arti yang wajib, yang mesti pada akal, yakni tak boleh kita akal kita ni terima kata tak ada dan tak sungguhnya, ialah perkara, tengok ni, dia tafsir. Ialah perkara yang tidak membenar akal akan tak daknya. Nampak? Dia tulis ke mana dalam tu? Cuba baca tengok. Oh, tak kena. Bulatkan adanya. Bulatkan adanya. Tambah tu lebih kitab saya apa lebih? Maka arti yang wajib pada akal itu ialah perkara yang tidak membenarkan. Maknanya tak boleh terima pada akal kita ni dengan kita buat keputusan bahawa sifat-sifat yang wajib tu tak adanya di Tuhan. Tu makna wajib. Bila kita hukum kata tak boleh tak ada, apa dia? Tak boleh tak ada maknanya ada. Betul tak? Ada lawan dia tak ada. Kalau tak ada, saja pusing. Ada lawan dia tak ada. Kan? Tak ada. Tak ada. Hak tu yang kata tak ada. Hukumlah tu. Tak ada. Mana boleh tak ada ni? Ada lah. Barang yang tak boleh terima pada akal akan tak adanya. Bila tak adanya, mesti ada. Mesti ada dan mesti sungguh lah. Tu tak boleh lari lah daripada asal kaedah tadi kita sebut. Jadi bulatkan yang adanya tu. Tidak membenar akal, yakni tak boleh tasawur dan tak boleh terima pada akal. Tak boleh kita nak tasdik dalam hati kita bahawa segala sifat-sifat yang wajib itu tak ada nya segala yang wajib. Habis. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Dalam kitab Mata Umum Ibrahim. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu, ditakdirkan dengan intifa'. Kerana ta'rif itu mesti jami' lagi mani'. Jami' lagi mani'. Kalau tidak sempurna ta'rif. Kerana apa? Tidak merangkumi akan maksud dia. Tidak merangkumi akan hakikat zatnya dan sifatnya. Tak boleh. Sebab itu kena takdir dengan intifa'. Tidak terima ternafinya. Segala sifat-sifat yang wajib itu apabila kita fikirkan dengan akal tak boleh terima ternafinya. Berarti ada lagi sungguh. Dan arti yang mustahil pada akal. Dan arti yang mustahil pada akal itu, apa dia makna mustahil pada akal? Ialah perkara yang kata mustahil. Apa dia mustahil? Itu hukum dia. Nak tahu menentang apa mustahil? Mustahil ni menentang apa? Dulu bagi dah kan? Ada tak bagi? Ada kan? Apa dia mustahil? Ada tulis tak? Ada dhabit tak? Apa dia mustahil? Betul tak tu? Sifat pada takdir. Orang panggil sifat yang tidak ada mausuf kerana kita takdirkan dia sahaja sebagai sifat. Betul tak? Ada tulis tu. Apa dia mustahil? Iaitu sifat. Sifat mesti ada mausuf. Habis itu siapa mausuf dia? Tak ada. Habis kalau tak ada mausuf, macam mana boleh kata mustahil itu sifat? Takdir sahaja.
Kita sebut saja mustahil itu sebagai sifat. Kerana apa? Kerana kita nak faham wajib, mesti kena faham di mustahil. Nak faham makna wajib, kena faham di makna mustahil. Kalau tak reti makna mustahil, tak boleh faham makna wajib. Tak boleh kuat, tak boleh jazam, tak boleh kemas makna wajib. Melainkan kena kemas, kena reti pula makna mustahil. Apa dia mustahil? Sifat yang tidak ada mausuf. Tulis gitu. Mustahil itu ialah sifat yang tidak ada mausuf. Apa dia mausuf? Iaitu zat. Mustahil itu ialah sifat yang tidak ada mausuf. Apa dia mausuf? Iaitu zat. Dengan bahawa kita takdirkan, dengan bahawa kita takdirkan sahaja, dengan bahawa kita takdirkan sahaja mustahil itu sifat. Kita takdir saja, kita sebut saja, kita panggil saja. Kerana pada hakikatnya mustahil itu bukannya sifat Tuhan. Kerana pada hakikatnya mustahil itu bukannya sifat Tuhan. Dan bukan pula qadim. Dia bukan sifat Tuhan dan dia bukan pula qadim. Tu mustahil tu. Adapun diri mustahil. Adapun diri mustahil pada hak makhluk, namanya harus sahaja. Adapun diri mustahil pada hak kita makhluk, namanya harus sahaja. Sifat mustahil kalau disuluh dari segi sudut makhluk, namanya harus. Buta kita bukan mustahil, harus. Tapi kalau mustahil ditilik dari segi sudut hukum, maka diri mustahil itu wajib. Ini lebih sikit. Kalau mustahil itu ditilik dari segi sudut hukum, maka namanya ialah wajib. Mesti. Mana? Istihalatul mustahil. Mustahil kalau dipandang dari segi sudut hukum, diri mustahil itu wajib. Sebab apa? Kita nak letak hukum, mesti kena ada barang. Kalau tak ada barang, macam mana nak hukum? Bila kita pandang dari segi sudut hukum, maka diri istihalah ialah wajib. Boleh? Tak ada. Tak ada, wajib ke mustahil? Wajib lah. Tak ada, wajib. Tak mula. Mula tu tak mula mustahil. Tak mula wajib. Tak binasa wajib. Itu ditilik dari segi sudut hukum. Adapun ketiadaan mula bukan hukum. Ketiadaan mula sifat. Tu. Tak mula hukum. Ketiadaan mula sifat. Tak sama. Berbeza tu. Istihalah dengan salbiah berbeza. Nanti kita akan sebut. Ketiadaan mula sifat Tuhan. Tak mula hukum. Hukum bagi apa? Hukum bagi mustahil wajib. Diri mustahil istihalah. Diri mustahil istihalah. Boleh. Melawak main pun sejam dah. Tak rasa. Main tak siap pun 3 jam. Pening lah tuan-tuan. 3 jam. 3 jam 10 minit. Allahu Akbar, hari ni nasib saya. 3 jam 10 minit ni, kalau dari Jalan Duta, saya sampai Gurun lah. Kalau saya lah kan lah. Ni baru sampai puncak alam. Rupa-rupanya aksiden. Apa boleh buat? Tu.
Apa dia mustahil? Dan erti yang mustahil. Nampak? Yang mustahil. Bila sebut kata yang mustahil, kena kepada diri sifat tu, bukan kena kepada diri hukum. Apa dia hukum? Apa dia yang mustahil ni? Ni baru nak letak hukum. Nampak hukum dia? Iaitu ialah perkara yang tidak membenar akal akan adanya, bahkan akan lagi daknya. Akal kita tak boleh kata ada, dan akal kita tak boleh kata sungguh. Tu baru hukum. Yang kemudian selepas daripada tu, ta'rif dia tu hukum dia. Hukum atas diri mustahil. Bukan ta'rif tu diri mustahil. Ta'rif pada pihak nak menyatakan hukum. Ialah perkara yang tidak membenar akal akan adanya. Tu ta'rif bagi hukum, bukan ta'rif bagi diri. Tapi muafakat lah, sama lah. Apa dia mustahil? Akal tak boleh terima. Ta'rif dia lah tu. Akal tak boleh terima, hak tu hukum. Habis. Mudah-mudah ya. Saya pun malas nak duduk panjang-panjang, nak duduk dalam-dalam. Ambil peringkat awal dulu. Kalau tuan-tuan dah biasa mengaji dah pun, dah alim dah pun, tak apalah, dengar lah pergi dulu kan. Maklumlah sini pasal Tok Guru banyak tauhid. Kan? Dan erti yang harus pada akal itu, dan erti yang harus pada akal, nampak? Yang harus kena pada mana? Yang harus tadi kena pada mana? Sifat zat ke sifat fi'il? Yang harus tadi kena kepada zat ke sifat fi'il? Nampak? Bila kita kata sifat fi'il, kita faham dah. Bila sebut sifat fi'il, iaitulah dirimu mungkin. Kalau sebut sifat zat, iaitulah Allah. Boleh. Sifat zat, sifat Allah lah. Boleh tu. Dia sebut di sini, dan erti yang harus pada akal. Apa dia makna yang harus pada akal? Ialah perkara yang membenar akal akan adanya dan tak adanya. Nampak? Sebab tu dia kata yang harus. Dia tak kata dan erti harus. Dan erti harus pada akal itu ialah perkara yang membenar pada akal akan adanya dan tak adanya. Akan ada tak ada, ada tak ada, diri mungkin. Diri mungkin, nama dia yang harus berada pada sifat fi'il, takluk bagi sifat qudrah. Kan? Gitu. Kalau dia buat mai ta'rif dan erti harus, tiba-tiba dia kata perkara yang membenar pada akal akan adanya dan tak adanya, maka kita kena takdir harus dengan makna yang harus. Kalau fardu takdirlah, kalau tuan musannif tak bubuh yang, dia hanya bubuh harus saja, maka kita kena kata yang. Kita kena tulis tepi kitab tu yang. Sebab apa? Sebab makna di sebelah dia tu, makna dia tu menunjukkan atas yang harus, bukan harus. Adapun harus, iaitulah boleh mengada dan boleh meniada. Nampak? Faham tak? Jadi kita taruh, simpan, yang harus ialah sifat fi'il. Faham ambil, kalau sifat fi'il dirimu mungkin, yang berlaku adanya dan tiadanya itu pada masa-masa imkan. Tu. Kemudian kata musannaf rahimahullah, maka setengah daripada sifat-sifat yang wajib. Jadi sampai attention dah tu. Sebelum masuk wujud, pi pula semalam lagi. Kan? Ada soalan insya-Allah. Bolehlah sejam 10 minit. Lebih juga. Ada apa-apa soalan ataupun yang tak jelas tadi, kita bagi kaedah-kaedah awal tadi. Boleh. Ada soalan kot? Nak tanya apa? Berkaitan dengan bobit ke apa ke? Ada. Muslimat ada. Jawaz jaiz, jawaz tu boleh. Sifat yang 3 tu. Apa dia tu?
Sifat wajib ada dua. Sifat mustahil pun ada dua. Jenis dia. Jenis dia. Jenis ada dan jenis sungguh. Bukan semua sifat Allah tu ada. Macam bola, bukan semua sifat bola itu semua ada. Ada sifat yang bangsa ada sifat yang bangsa sungguh, ada sifat yang bangsa tak ada sifat yang bangsa ada. Diri wajib tu ada dua jenis. Wujudi, subuti. Tu saya sebut dua lah. Kalau saya sebut lagi, wujudi, subuti, adami, intifai. Ada lagi. Tapi semuanya itu duduk dalam dua tu lah. Asalnya dua tu saja. Bila kita pecah lagi, dipecah lagi. Tak payahlah lagi. Nantilah dulu. Jawazul jaidat. Jaidat tu maknanya afrad mungkin. Banyak. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaidat. Kena fahamlah wujubul wajibat itu apa maknanya? Mesti ada barang yang ada, mesti sungguh barang yang sungguh. Apa dia itu makna dia istihalatul mustahilat? Mesti tak ada barang yang tak ada, mesti tak sungguh barang yang tak, barang yang tidak. Apa dia itu makna jawazul jaidat? Boleh Allah mengadakan mungkin, boleh Allah meniadakan mungkin. Selesai masalah. Ni kita ambil kaedah kitab ulama. Hak tu. Nak mengaji kitab ni 2 hari pun boleh. Kan? Boleh nak mengaji 2 hari, buat daurah. Habislah 2 hari. Faham tak faham belum tentu. Kan? Urai berang lekat belum tentu. Tapi kalau nak khatam memang boleh, tak ada masalah. Sehari pun boleh. Balik baca sendiri, habis sejam pun habis dah. Kan? Kata musannif rahimahullah, maka setengah daripada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, yang wajib atas kita mukallaf mengetahuikan dia dengan tafsil, yakni jurai satu serta dengan dalil itu ialah 13. Ini atas qaul Abu Hasan Asy'ari. InsyaAllah akan datang kita sebut yang itu pula. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, bulan lepas saya tak berapa sihat. Mohon maaf tak dapat datang, dan insya-Allah kita sambung lagi di masa yang akan datang. Seperti biasalah, yang terakhir seperti biasa, sebelum saya lupa, tabung ada di luar sana. Tugas saya dan tugas tuan-tuan sama-sama kita bantulah. Pondok yang saya bangunkan, insya-Allah kita sama-sama usaha untuk banyakkan lagi pusat-pusat pengajian. Tak kiralah nak kemat tak kemat tu kerja Tuhan. Ada alamat ke tak ada alamat tu kerja Tuhan. Kerja kita bela agama. Kerja kita jaga agama. Bela agama, jaga agama ni hukum dia fardu ain. Bukan fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah dah. Fardu ain atas kita semua mukallaf, kena bela agama kita Islam. Kena jaga maruah agama Islam. Jadi kalau kita buat lebih-lebih kurang, tak mau nak jaga agama Islam, hatta menyumbang kepada jalan Allah pun kita tak mau, Allah akan tuaikan esok di akhirat. Jadi sama-samalah kita menyumbang, sama ada berbentuk wakaf, infak, sedekah jariah dan sebagainya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.